Bila dia teringat terbayang dosa dia buat, aku teruk, aku jahat, aku kotor. Contoh ya, saya nak sebutkan bisikan-bisikan seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat akan memberi salam kepada orang yang sabar bila masuk syurga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Salamun alaikum bima sabartum." Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Maksudnya, bila firman Allah itu ada ayat sebelumnya yang mana Allah berfirman yang bermaksud apabila masuknya orang-orang ahli syurga yang sabar itu ke dalam syurga, maka seluruh para malaikat akan berdiri di setiap penjuru syurga untuk mengucapkan apa? Salamun alaikum bima sabartum. InsyaAllah orang yang sabar dia akan mengikhlaskan niat dia dan dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, subhanallah tuan-puan sekalian. Dosa ni tuan-puan sekalian, dosa ada daripada orang lain yang buat pada kita, orang tu berdosa pada kita. Yang kedua pula, dosa kita pula pada orang. Betul tak? Dua tu je lah. Sama ada dosa orang kepada kita, lalu kita memilih untuk memaafkan, insya-Allah. Namun bagaimana terhadap dosa kita pada orang lain, yang tu kita kena berusaha meminta maaf. Satu lagi, dosa kita dengan diri sendiri. Masya-Allah. Okey, dosa orang pada kita. Kemudian yang kedua, dosa kita pada orang. Betul kan? Jadi dosa kita pada binatang pun dikira juga. Dosa kita kepada alam, kalau kita musnahkan alam, rosakkan alam pun berdosa. Maksudnya, dan yang ketiga adalah dosa kita dengan Allah ataupun dosa kita dengan diri sendiri. Maksiat yang kita tak melibatkan orang tapi kita tahu maksiat kita buat. Masya Allah, kita perlu ada kekuatan untuk taubat. Taubat, dan kita perlu sabar menghadapi cara Allah menghapuskan dosa kita. Dalam tempoh kita bertaubat, kan, diampunkan Allah dosa, kita memang kena sabar. Sebab antara cara dan kaedah Allah menyucikan kita daripada dosa adalah melalui ujian. Lalu kita tak ada pilihan melainkan sabar. Kerana sabar itulah yang akan menggugurkan dosa kita, ibarat daun yang berguguran daripada sebatang pokok, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Kita perlu memaafkan diri kita, sebab ada orang dia tak boleh maafkan diri dia. Dia ingat kesilapan dia, dia ingat dosa yang dia buat, dia hina diri dia, dia kutuk diri dia. Soalannya dia putuskan harapan untuk dia dapat rahmat Allah, dia putuskan harapan untuk dapat syurga Allah. Bila dia teringat terbayang dosa dia buat, aku teruk, aku jahat, aku kotor. Contoh ya, saya nak sebutkan bisikan-bisikan seperti itu boleh jadi datang daripada syaitan yang tak mahu kita hidup dengan tenang. Syaitan tidak mahu, tuan-puan sekalian, untuk kita move on. Kita masih dibelenggu dengan rasa berdosa dan bersalah. Dan syaitan nak kita apa? Berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, daripada pertolongan Allah, daripada pengampunan Allah, daripada kasih sayang Allah dan sebagainya. Jadi kita tak boleh, kita boleh menyedari hakikat diri kita berdosa dan sebagainya, tapi jangan kita menghina diri sedangkan Allah tidak menghina orang yang melakukan maksiat lalu bertaubat. Jadi subhanallah, ramai sebenarnya orang yang dibelenggu dengan maksiat, dengan ni dia tak boleh move on. Dia buat ibadah apa semua, tapi dia masih lagi menggunakan perkataan-perkataan yang saya jijik, saya kotor, saya tak layak untuk awak, saya memang ini saya sekian, sehingga kan dia hilang keyakinan diri, tuan-puan sekalian. Jadi sentiasalah berpaut pada dahan al-khauf, takut kepada Allah, al-khauf wal raja. Raja itu mengharap, kena seiring, kan? Dalam takut kepada dosa, takut kepada neraka, ada harapan untuk diampunkan Allah, mengharap untuk syurga Allah. Itu kena seiring, tuan-puan sekalian. Okey, pada sebatang pokok ada daun. Kemudian biasanya daun yang gugur ini ada daun yang kering. Daun hijau masih kukuh, tetapi bila datang ribut yang kuat, tuan-puan sekalian, daun hijau pun gugur juga. Begitulah bila Allah berikan kita ujian, sakit ke apa-apa bentuk ujian, walaupun kecil, apatah lagi besar, Allah sedang menghapuskan kejahatan. Dan bukan maksud menghapuskan kejahatan, ya Allah gugurkan dosa,
kejahatan dalam diri kita pun Allah akan hapuskan. Daripada ujianlah yang akan memberikan kesan apa? Kejahatan dalam diri itu berkurang. Kan? Perasaan iri hati, ujub, sum'ah, sombong, Allah sedang menghakis kejahatan dalam diri kita. Daripada ujian. Kan? Kerana ujianlah kita sedari. Bila kita diuji dengan hina, baru kita sedar. Tidak ada Allah lah yang memuliakan, Allah lah yang menghinakan. Bila kita uji sakit, kita sedar. Kita tak boleh nak sombong. Memang kita perlu mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mulut kita ni kan cakap ikut sedap mulut saja, kan nak maki kamu, tiba-tiba Allah uji dengan sakit lidah, tak boleh bercakap, barulah sedar. Allah menghapuskan kejahatan dalam diri kita dengan ujian. Allah ajar diri kita, subhanallah, melalui ujian. Dan Allah akan menggugurkan dosa kita ibarat daun yang gugur daripada pokok. Masya Allah. Kalau kita tengok kan, bila daun pokok itu gugur jatuh di bawah, lalu sapu buang. Tuan-puan sekalian, daun tu tak ada pun orang boleh kenal pasti. Daun ni, daun pokok tu. Kalau duduk dalam satu taman yang besar banyak daun, tak boleh cam ni daun pokok mana. Okey, ini dolah pokok sama, ini daun pokok ni. Tak boleh cam. Bila Allah gugurkan dosa, dia gugur betul-betul, dia tak ada langsung bekas. Tak ada langsung bekas, tak boleh nak kenal pasti pun daun ni pokok mana, tak boleh. Tak ada bekas, tak ada kesan yang ditinggalkan. Masya Allah. Ibarat yang ditunjukkan dalam hadis ini, tuan-puan sekalian, ibarat yang sangat jelas. Yang mana Nabi sebut, Allah nak gugurkan dosa tu ibarat daun. Maksud bila daun berguguran lalu ditiup angin, macam bila tengok pokok tu memang tinggal yang hijau je, tinggal cantik, sedap mata memandang. Dah tak ada dah yang coklat yang kering tu, semua gugur dan tak ada bekas dah pun. Cantik, indah. Begitulah kita. Jika kita sabar dengan ujian Allah, kita ibarat tinggallah pohon yang menghijau yang indah. Yang coklat, yang dah buruk, yang dah kotor tu, semua Allah hilangkan, tuan-puan sekalian.